Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pak Petua, pertama-tama saya ingin merujuk ayat Al-Quran yang dibaca oleh Tambun dan membentangkan belanjaan baru ini. Ayat 77 surah Al-Qasas sepatutnya ditambah dengan ayat 78 lebih dahulu supaya dilengkapkan. Kalau tidak jadi tak lengkap. Macam pakai kasut sebelah. Dah cukup pasangan je. Saya sempurnakan firman Allah Ta'ala. Inna Qaruna kana min qawmi Musa. Fabagha alaihim. Wa atainahu minal kunuz. Ma inna mafatihahu latanu bil usbah. إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. Maksudnya sesungguhnya Qarun daripada kaum bangsa Nabi Musa AS, dia telah berlaku zalim terhadap rakyat, padahal kami beri kepadanya harta yang melimpah ruah sehingga anak-anak kunci gedung simpanan hartanya dipikul oleh orang-orang yang gagah perkasa. Kaumnya berkata, jangan terlalu gelojoh gembira, bertakabur gembira dengan kekayaan. Sesungguhnya Allah tidak mengasihi orang-orang yang melampau kegembiraannya. Tuntutlah apa yang Allah kurniakan kepadamu di negeri akhirat, dan jangan lupa bahagianmu di dunia yang diberi oleh Allah. Lakukan kebaikan sebagaimana Allah lakukan pada kamu. Jangan melakukan kejahatan. Allah tidak mengasihi orang-orang yang melakukan kejahatan. Ayat tertentu ini mempunyai 4 bahagian yang penting. Yang pertama, mesti menuntut kurnia Allah di hari akhirat. Disebut dahulu walaupun belum tiba masanya. Kerana ini adalah kebahagiaan yang kekal abadi. Baru diikuti dengan jangan lupa bahagian yang Allah beri di dunia. Gunakan kebaikan Allah beri di dunia kepada kamu dan ikut contoh teladan yang ditunjuk oleh Allah sendiri. Bagaimana rahmat, adil dan baik terhadap hamba-hambanya. Jangan melakukan kejahatan. Allah sangat benci terhadap mereka yang lakukan kejahatan. Ini menafsirkan ayat yang lebih dahulu daripadanya. Terdapat kalangan manusia 2 golongan. Faminan nas man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Maka di kalangan manusia itu ada orang yang meminta, wahai Tuhan, beri kepada kami habuan dunia ini sahaja, sebanyak-banyaknya. Tidak ada bahagian untuknya di akhirat. Sebahagian lagi berdoa, wahai Tuhan kami, berilah kepada kami dunia ini baik dan akhirat juga baik, dan peliharalah kami dari azab neraka. Sesungguhnya Allah menyebut contoh teladan yang banyak di dalam Al-Quranul Karim. Mereka yang diberi kurnia Allah di atas dunia ini, ada kurnia rezeki, harta yang melimpah ruah, ilmu yang bijak, kuasa pemerintahan negara. Ini kurnia Allah. Gunakan kurnia ini untuk melakukan kebajikan seperti Allah buat terhadap hamba-hambanya yang penuh kebajikan. Namun terdapat kalangan manusia yang lupa darasan seperti Qarun, mengumpulkan kekayaan
yang sangat kaya, bukan maha kaya ni Tuhan saja. Dia kaya saja. Kaya banyaklah. Dikumpulkan harta dengan cara yang salah. Membelanjakan dengan cara yang salah. Dikumpulkan harta melalui riba, melalui penipuan, melalui hasil-hasil rasuah terhadap orang-orang yang memerintah. Dalam masa yang sama melakukan kezaliman terhadap rakyat, memainkan harga-harga keperluan rakyat menjadi kartel. Macam sekarang ni kartel beras, kartel daging, kartel macam-macam. Menyebabkan berlakunya inflasi yang membebankan rakyat. Orang yang macam korun ni masih ramai. Dan kerajaan mesti bertindak terhadap mereka yang macam korun ni. Jangan takut. Ataupun kerajaan rasa malu kerana jadi penyumbang kepada kerajaan. Ini sangat memalukan. Seterusnya ialah mereka yang bijak berilmu, jangan menipu dengan ilmunya. Bela rakyat dengan ilmunya. Mereka yang berkuasa, itu kurnia Allah juga. Gunakan kekuasaan itu, tegakkan keadilan untuk semua. Bukan untuk puak-puak kita saja, kalangan tertentu sahaja. Allah Ta'ala telah melaknat mereka yang berkuasa di zaman dahulu, yang sangat hebat tamadun dan madaninya. Kaum Ad, kaum Samud, kaum Fir'aun, yang punya bangunan-bangunan yang tinggi, kekayaan melempah ruah, yang hebat kekayaannya. Fa'akadu fihal fasad, tetapi melakukan kejahatan di muka bumi, melakukan kezaliman terhadap rakyat. Hanya rakyat yang sokong dia saja diberi, dia tolong. Rakyat yang tak sokong dia tak ditolongnya. Bertindak terhadap orang yang menentang dia. Kalau menentang dia, geledah ofis, geledah rumah, geledah macam-macam. Jadi kes. Kalau yang kawan sebelah terlalu dekat, macam-macam DNA, yang dah kena hukuman diampunkan, dibebaskan, mungkin DNA dia sama. Kepada pembangkang tak diberuntukkan, kepada yang menyokong dia beri peruntukan. Ini bukan cara yang diajar oleh Allah Ta'ala. Saya akan terangkan kemudian. Allah Ta'ala telah menundukkan garis panduan kepada yang memerintah, bagaimana membuat kebajikan itu. Firman Allah Ta'ala, alladzina immakkanahum fil ard aqamus salah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Surah Al-Hajj. Mereka yang akan memberikan mereka kuasa memerintah di muka bumi, mereka menegakkan salat, menunaikan zakat, ekonomi yang adil, menyuruh kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, dan berwasa-wasan hari akhirat. Yang ditekan ialah pelaksanaannya, bukan bangunan-bangunan yang didirikan. Disebut aqamus salah, mendirikan sembahyang, bukan mendirikan masjid. Kalau mendirikan sembahyang, negara sendiri buat masjid. Kalau kerajaan tak bagi pun dia buat masjid. Ini penting dengan bangunan-bangunan, tanpa mengerahkan rakyat untuk bersalat. Kelantan telah memamerkan peranan ini, ada kempen solat di Kelantan. Ini kita lakukan, negeri yang kita perintah. Penting juga bantu masjid. Bangunan-bangunan kerajaan penting, bukan tak penting. Naik gaji penting, peruntukannya. Tetapi pelaksanaan itu yang penting. Besar peruntukan untuk syiar Islam yang disebut oleh kerajaan. Berapa bilion saya tak ingat. Peruntukan ini bukan untuk dirikan bangunan, tetapi ke arah melaksanakan konsep yang baik, yang adil, yang kebajikan, macam Allah Ta'ala lakukan. Wahasin kama ahsanallahu ilaik. Buat baik macam Allah buat baik pada kamu. Allah Ta'ala dia beri rezeki
umur panjang, sihat pada hamba dia yang beriman, yang tak beriman, yang lawan dia, yang buat maksiat. Allah Ta'ala tak hukum terlalu di atas dunia ini. Allah Ta'ala bagi semua kepada hamba-hamba yang taat, yang tak taat, dia bagi semua. Ini adilnya Allah Ta'ala itu. Bukan macam kita pilih-pilih. Ini tak betul. Keadilan melalui kehakiman, ini satu hal. Termasuk kebajikan itu ialah menegakkan adil. Adil untuk semua. Ini sangat penting. Konsep adil untuk semua. Allah Ta'ala mengajar, ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina lillah syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum shana'an qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit taqwa. Wahai orang yang beriman, tegakkanlah keadilan kerana Allah. Menjadi model kepada manusia dan berlaku adillah. Jangan dengan sebab kamu bermusuh dengan sesuatu kaum, kamu tidak berlaku adil. Termasuk terhadap musuh berlaku adil. Ini kita kerajaan pembangkang bukan musuh. Bukan musuh. Dengan musuh kita berlaku adil. Diwajibkan adil. Kita menyaksikan yang berlaku di Palestin sebagai satu model yang teladan kepada kita. Apabila Amerika yang menyokong Israel dan Sekutu Barat menyokong Israel melakukan jenayah perang di Amerika, di Gaza dan lain-lainnya, membunuh perempuan, membunuh kanak-kanak, membunuh orang tua, bom hospital, bom masjid, bom gereja, bom sekolah. Sedangkan Allah Ta'ala sebut dalam Quran, وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. Perangilah orang yang memerangi kamu. Jangan melampau. Allah Ta'ala tidak suka pada orang yang melampau. Maka Nabi melarang tentera Islam melampau. Bukan bila ada tentera Islam yang melampau. Dalam kisah Bani Juzaimah yang terkenal, bila Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, panglima, mengarahkan membunuh tawanan perang. Tawanan perang. Termasuk merosakkan barang, termasuk bekas makanan anjing yang haram mengikut Islam. Lalu dia adu kepada Nabi. Nabi mengarahkan sahabatnya Ali supaya pergi ke Bani Juzaimah bayar ganti rugi. Masa itu belum ada mahkamah antarabangsa. Bayar ganti rugi. Sekarang ada mahkamah antarabangsa. Ada tak jadi apa? Undang-undang antarabangsa tak jadi apa? Macam sarang labah-labah. Binatang yang besar boleh gempuh. Serangga kecil saja melekat. Ini undang-undang jakun dirimba. Dengan sebab itu kita tidak boleh samakan Hamas, Tanzim Jihad dan Hezbollah yang berperang di Palestin sekarang, menentang Israel, menentang Yahudi. Mereka hanya memerangi sasaran-sasaran tentera, tak memerangi secara awam. Ini yang mereka buat. Mereka terima tawanan perang, dilayan dengan baik. Ada yang dibebaskan. Dengan sebab itu tak boleh samakan Hamas, Tanzim Jihad, Hezbollah ni dengan Daesh. Yang sama dengan Daesh ni ialah Israel, Amerika dan sekutu-sekutunya. Sama dengan Daesh. Bunuh kanak-kanak, bunuh. Media Amerika tunjuk seolah-olah Hamas bunuh sembelih kanak-kanak. Kemudian dia nafikan balik. Media dia nafi kerana tak ada maklumat yang betul. Dia mengaku. Ini. Dengan sebab itu saya minta kerajaan Malaysia kita mesti kehadapan, tegas dan bertindak. Berani, jangan takut orang kecil-kecil. Berani kerana benar. Desakkan supaya mereka terlibat kena di Israel dan sekutu-sekutunya itu dibawa ke mahkamah antarabangsa. Ini sangat penting. Seterusnya Allah Ta'ala menyuruh kita banyak, wahasin kama buat baik macam Allah Ta'ala buat baik kepada kamu. Ini mesti kita laksanakan dengan sungguh-sungguh. Mesti kita lakukan. Saya dah sebut tadi pada kerajaan, dia beri, bukan kerajaan tak dia beri. Pada cepat terlalu. Kelantan Terengganu dinafikan. Padahal ini ada perjanjian petroleum terkenal. Tuan Saleh Abbas
almarhum yang menulis draft perjanjian ini memaklum kepada saya, draft ni perjanjian tu dia tulis dengan tangan dia sendiri supaya diberi royalti 5% kepada negeri yang ada petroleum, sama ada di darat ataupun di laut. Itu perjanjiannya. Tetapi bila Terengganu menang tahun 99, tahun 2000 dibatalkan. Dibatalkan melalui perhimpunan lagu UMNO. Saya masih ingat. UMNO yang sokong PS lah, bukan UMNO yang sokong kami sekarang ni. Yang sama dengan PS. Yang jadi macam ni. Tak ada. Arau sebahagian lah. Ya, sila. Saya bagi peluang. Sila. Tak ada. Kalau tak ada, saya sambung lah. Kita mesti buat baik macam Allah buat baik pada kita. Kemudian mesti berani dalam mencegahkan kemungkaran. Ini kita mesti berani. Sekarang berlaku satu kemungkaran yang sangat hebat. Yang sangat dahsyat. Arwah kata. Bukan hebat, dahsyat. Mencabar undang-undang syariat. Mencabar hukum Islam. Kepada kita, hukum Islam syariat adalah immunity, kekebalan. Tak boleh dicabar. Macam raja tak boleh dicabar. Apalagi disebut dalam perlembagaan. Islam adalah agama persekutuan. Islam di bawah tuanku raja-raja. Islam kepunyaan rakyat, majoriti rakyat ini. Ini bermakna mencabar. Firman Allah Ta'ala, "Wa ma kana mu'minun wala mu'minah. Tidak harus bagi seorang lelaki dan perempuan bila Allah memutuskan sesuatu perkara lalu dia membuat pilihan yang lain. Tidak harus sekali. Syariat itu kebal. Bila yang ada nas tak boleh dibantah, tak boleh dipindah. Saya tertarik dengan hakim-hakim veteran. Di zaman Tengku, zaman Tun Razak dulu, zaman Tun Seon, bahkan zaman Tun Mahathir. Saya tertarik. Macam Tun Sofyan, Tun Harun Hashim, Tun Saleh Abbas, termasuk Tun Pairuk yang masih hidup. Bila dicabar undang-undang syariat ini, mereka ambil kes ini, mereka tolak. Ini kuasa negeri. Mereka tolak. Ini kuasa negeri. Sekarang ini pandai-pandai pergi cabar Islam. Cabar mahkamah syariat. Ini satu kerja yang orang Islam tak boleh biarkan sekali-kali. Dengan sebab itu saya memberi amaran kepada kerajaan PS. Oleh kerana ini menyentuh umat Islam. Menyentuh Allah Ta'ala. Menyentuh raja-raja. Menyentuh umat Islam. Kalau PS tak mahu bertindak, kami akan bertindak. Bagaimana kami bertindak? Tunggu dan lihat. Keadaan yang munasabah. Kalau nak bawa ke mahkamah, kita beri ke mahkamah. Nak bawa ke mana, kita beri ke mana. InsyaAllah. Sehingga kita berjaya mempertahankan kedaulatan syariat ini. Bukan makna kita menafikan hak orang bukan Islam. Kan dalam perlembagaan disebut kebebasan agama lain dijamin. Ini disetujui oleh parti-parti yang terlibat dalam kemerdekaan. PAH terlibat dalam kemerdekaan dulu. UMNO terlibat. Parti negara ada masa itu. DAP kemudian. PKR kemudian. Terlibat dalam mengubah perlembagaan. Ini. Kita terlibat. Dan sebab itu tak jadi masalah. Dan kita orang Islam dilarang memaki Tuhan-Tuhan orang bukan Islam. Disebut dalam surah Al-An'am 18. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. Jangan kamu maki Tuhan-Tuhan dipuji oleh kaum lain. Nanti dia maki Allah. Ini ayat Quran. Ayat Quran. Ini Quran mengarahkan kita jangan maki orang lain. Sekarang ni cabar mahkamah syariah lebih pada maki ni. Lebih pada maki. Dan saya memberi peringatan kepada kerajaan supaya mengambil perhatian dalam perkara ini. Saya hormati masa Tuan Di Pertua. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.